Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzametti Ramli daripada OUM Tanjung Malim. Saya merupakan pelajar jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak. Tugasan bagi subjek Fardu Ain untuk kanak-kanak pada semester ini berkaitan dengan kisah Nabi dan cara pembelajaran dan pengajaran kepada kanak-kanak. Kisah yang akan dikupas dan dibincangkan pada topik kali ini adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Bagi pengenalan, saya akan menerangkan definisi fardu ain. Fardu ain adalah perkara yang diwajibkan ke atas setiap mukallaf dan tidak gugur kewajipannya walau melakukan perkara lain. Fardu ain bermaksud sesuatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf. Apabila dilakukan oleh seseorang akan mendapat pahala dan apabila perkara tersebut ditinggalkan akan mendapat dosa. Kanak-kanak perlulah diterapkan dengan fardu ain sejak kecil. Kisah Nabi yang dipilih adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merupakan keturunan Bunyamin, dilahirkan pada tahun 820 sebelum Masihi ketika umurnya 70 tahun bersamaan 750 sebelum Masihi. Baginda diutuskan kepada kaumnya yang dikenali sebagai bangsa Assyria di utara Iraq, tempatnya penduduk Nineveh di Iraq. Nabi Yunus diutuskan kepada kaum Nineveh pada usianya 30 tahun. Baginda menyeru kepada kaum Nineveh untuk mengesahkan Allah, namun tidak ramai yang mahu beriman. Mereka sangat keras kepala, menyembah berhala dan tidak mendengar kata. Kerana kedegilan kaumnya, Nabi Yunus alaihissalam mengadu kepada Allah. Maka Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk meneruskan dakwahnya sehingga 40 hari lagi. Ketika tempoh menjelang akhir, awan hitam mulai berarak. Rakyat negeri itu mulai takut akan azab yang akan menimpa mereka. Mereka meminta Nabi Yunus untuk menyatakan kesediaan mereka beriman kepada Allah. Pada masa itu Allah telah membuang awan itu, tetapi mereka tidak menemui Yunus sejak mereka mencarinya. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah, ia menunjukkan bahawa dirinya tidak mampu bersabar atas sikap kaumnya yang suka membangkang. Setelah melarikan diri daripada penghuninya, Yusuf telah menaiki sebuah kapal yang syarat dengan muatan. Tiba-tiba gelombang kuat melanda seolah-olah kapal itu mahu karam. Semua anak kapal dan penumpang mula memberikan nama untuk diundi. Sesiapa yang mendapat undi akan dilemparkan ke laut untuk mengurangkan beban. Setelah undian, nama Yunus dipilih. Tetapi mereka tidak mahu untuk membuang Yunus ke laut. Lalu mereka membuat undian semula. Sekali lagi, nama Yunus dipilih. Lalu, Yunuslah yang dilemparkan ke laut. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut, Allah telah memerintahkan ikan untuk menelan Nabi Yunus. Ikan itu tidak dibenarkan untuk memakan dagingnya atau memusnahkan tubuh Nabi Yunus. Kemudian, Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan yang sangat gelap. Nabi Yunus dikatakan tinggal di dalam perut ikan itu selama 40 hari, 40 malam. Selama itu, Nabi Yunus meminta ampun kepada Allah atas kesilapannya. Baginda memohon ampun, tiada Tuhan selain engkau. Sesungguhnya aku termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim. Nabi Yunus tidak melupakan Allah dalam kesusahan. Sebenarnya, dia menyadari kesalahan yang telah dilakukan dan meminta ampun dengan bersungguh-sungguh. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan ke darat. Pada masa itu, keadaannya sangat lemah. Kemudian Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menjalar. Dikatakan bahawa ia adalah sejenis labu air sehingga Nabi Yunus dapat memakannya. Allah juga mendatangkan seekor kambing di mana Nabi Yunus dapat meminum air susunya. Setelah keadaan Nabi Yunus bertambah baik, baginda menjadi lebih kuat. Nabi Yunus bangun dan menuju ke penduduknya Nineveh. Sekembalinya ke kota, didapati bahawa penduduk Nineveh telah bertaubat dan beriman kepada Allah sebelum azab menimpa mereka. Baginda sangat bersyukur. Mendengar bahawa Nabi Yunus telah kembali, penduduk Nineveh berasa gembira atas kepulangan Nabi. Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang bertaubat. Pengajaran yang boleh didapati daripada kisah Nabi Yunus alaihissalam sebentar tadi adalah: pertama, menyadari dosa dan segeralah bertaubat. Ketika sampai ke dasar laut, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Dia jatuh sujud di dalam perut ikan dan meminta pengampunan dari Allah. Menyadari bahawa baginda telah melakukan kesilapan dengan meninggalkan kewajipan yang telah Allah kirimkan kepadanya. Kedua, bersabar dengan dakwah. Dakwah mungkin memakan masa lama,
mungkin sukar dan tidak berjaya. Tetapi dengan kesabaran dan pertolongan Allah, seorang Muslim tidak boleh berhenti berdakwah. Ketiga, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika Nabi Yunus berada di dalam dasar lautan, di tengah malam dan di dalam perut ikan, baginda tidak terus meratapi musibahnya dan berserah pada kehidupan. Sebaliknya, pada saat baginda menyadari bahawa dirinya masih hidup dan tidak terluka, baginda mengangkat tangan untuk berdoa. Keempat, percaya kepada cinta dan rahmat Allah. Allah memerintahkan ikan itu hanya menelan dan tidak memakan Nabi Yunus. Ini mengingatkan kita walaupun kita telah menzalimi diri sendiri dengan melakukan dosa, namun Allah tetap menyayangi dan tidak memberi hukuman dengan kemarahan. Pengajaran kelima, zikir dan doa maha hebat. Nabi Yunus dikenali para malaikat sebagai seorang yang sangat memuji Allah. Akhirnya dengan rahmat Allah dan setelah berdoa, Nabi Yunus pun dimuntahkan ikan ke pantai. Dengan taubat yang tulus, Allah akan membantu kita keluar daripada keadaan yang sukar dan memberi pengampunan dan kelonggaran. Terdapat beberapa pendekatan yang boleh diikuti ketika mengajar kisah Nabi kepada kanak-kanak. Mengikut Abdullah Nasih Unwan 2010, menjelaskan bahawa pendidikan dengan pemerhatian dan pengawasan bermaksud memerhatikan anak itu juga menemaninya dalam pembentukan akhlak, menjaga dan menemaninya dalam perlengkapan rohani dan sosialnya dan sentiasa diingat perkembangan kanak-kanak. Pemerhatian daripada segi iman, akhlak, mental, saintifik, fizikal, rohani, sosial, dan spiritual. Pemerhatian dari segi iman adalah menilai amalan ibadah mereka dari segi solat, puasa, dan lain-lain. Pastikan mereka tidak lalai dalam melakukan kewajipan. Pendekatan berkesan untuk mengajar kisah Nabi kepada kanak-kanak mengikut kaedah Abdullah Nasih Ulwan adalah: pertama, mendidik anak untuk mengingati Allah dalam segala tindakan, perkataan, dan hal ehwal lain. Selain itu, menanam rasa khusyuk, takwa, dan penghambaan kepada Allah dalam diri kanak-kanak dengan memerhati kekuasaan Allah di seluruh pelosok dunia. Ketiga, membimbing anak supaya beriman dengan Allah dengan cara mengenalkan mereka dengan kuasa Allah melalui pemerhatian kepada ciptaan langit dan bumi yang luar biasa. Perbincangan yang berikutnya adalah perkara-perkara yang perlu dielakkan ketika mengajar kanak-kanak mengenai kisah Nabi. Antaranya yang pertama adalah aras bahasa yang sangat tinggi. Guru perlu berusaha untuk memperkenalkan beberapa perkataan baru setiap kali bercerita kepada kanak-kanak. Kanak-kanak akan mudah belajar makna kata apabila digunakan dalam konteks kata yang sesuai. Guru perlu elakkan memperkenalkan terlalu banyak perkataan dalam satu-satu masa kerana boleh mengelirukan kanak-kanak. Kedua, tidak menerapkan perkara positif kepada kanak-kanak. Guru dapat menunjukkan contoh kepada pelajar untuk dijadikan panduan dan pedoman dalam hidup. Menerapkan nilai-nilai murni yang perlu diterapkan seperti taat kepada ibu bapa, mendengar nasihat adik-beradik, berkongsi kemudahan dalam kelas atau di rumah dan pelbagai lagi. Elakkan memberi penekanan yang terlalu berat terhadap pemupukan nilai sehingga sesi bercerita bertukar menjadi sesi ceramah. Watak tertentu dalam cerita yang boleh dijadikan panduan kepada kanak-kanak, guru bolehlah mengaitkan dengan mengambil pelajar sebagai contoh. Ketiga, persekitaran yang tidak kondusif. Persekitaran fizikal bilik darjah adalah penting bagi proses pembelajaran kerana ia boleh menggalakkan atau menghalang proses tersebut daripada berjalan dengan lancar. Persekitaran bilik darjah yang teratur merupakan sebahagian daripada faktor proses pengajaran yang dijalankan tanpa gangguan. Suasana pembelajaran yang kondusif menyeronokkan, bermotivasi, bermoral, kreatif, menjadikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berfokus. Pembelajaran kisah Nabi memerlukan kanak-kanak memahami jalan cerita dengan pembayangan yang jelas. Akhir kata sebagai kesimpulan di sini, kita dapat melihat betapa berkesannya teknik yang digunakan oleh Rasulullah mendidik para sahabat sehingga sanggup mengorbankan apa saja demi Islam. Kedua, guru bertanggungjawab memastikan pelajarnya dapat menerima pengetahuan yang diajar dengan berkesan sehingga mesej yang disampaikan memberi kesan yang mendalam kepada mereka. Ketiga, sebagai guru kita mestilah menjadikan Rasulullah sebagai panduan. Sekian sahaja pembentangan saya, Nur Izin binti Ramli dalam subjek Fardu Ain untuk kanak-kanak. Terima kasih. Assalamualaikum.